Di dalam penjualan komik yang diterbitkan secara berkala sejak dari tahun 1950-an hingga sekarang, telah menampakkan tren naik dan turun sepanjang zaman. Penjualan komik telah menjadi salah satu cabang yang penting bagi dunia ekonomi bidang penerbitan. Kemuncak dunia komik Malaysia ialah dengan lahirnya komik Gila-Gila pada tahun 1978. Penerbitan komik yang agresif telah mencipta peluang pekerjaan untuk kartunis Malaysia. Bidang yang pada awalnya tiada siapa menyangka akan menjadi penjana pendapatan untuk sebilangan rakyat Malaysia. Kita dah buat banyak komik itu ni macam-macam lah, komik kanak-kanak lah apa semua kan. Tapi macam ada perkara yang kita rasa tak lepas lah. Sebab sambutan tu kurang ataupun orang kata sekarang ni kurang lah kan. Jadi kita fikir masa tu datangnya Mad Magazine dan banyak peminat dia walaupun dia bahasa Inggeris kan. Jadi kita fikir kenapa kita tak keluarkan satu majalah kartun yang lebih kurang begini, dia punya konsep. Secara tidak langsung selepas merdeka, para kartunis negara seolah-olah tanpa perlu diarah telah mengetengahkan karya yang bersifat setempat dan mengelak dari dipengaruhi corak seni kartun luar negara yang ada kalanya tidak sesuai dengan kehendak hidup masyarakat Malaysia. Sikap bertanggungjawab inilah yang amat ketara dalam kalangan kartunis Malaysia berbanding pengkarya dari luar. Kartunis seperti Imuda dan Lat adalah antara contoh kartunis yang amat kuat nuansa Malaysia. Asas yang diletak selepas negara baru merdeka seolah-olah telah menjadi suatu peraturan tidak bertulis bagi kartunis negara ini. Terang sebenarnya Lat saya punya role model. Sebab pertama, saya minat kartun-kartun dia yang cerita tentang kampung. Dia kalau tengok kartun Lat ni semua ada. Kita sampai kita tak tahu nak lukis kartun apa dah. Kartun-kartun Lat itu mendapat penghayatan yang besar di kalangan masyarakat tempatan global kerana sensitif beliau terhadap kepelbagaian kaum, masyarakat, bangsa di negara ini dan juga di peringkat antarabangsa. Peranan kartun dalam kehidupan sesebuah masyarakat bukanlah sesuatu yang boleh dianggap ringan. Tanpa tanggungjawab setempat, kartun yang diterbitkan mungkin sahaja boleh menjadi senjata yang merosakkan pemikiran golongan kanak-kanak dan remaja. Namun Malaysia bertuah kerana majoriti kartunis adalah pengkarya yang sentiasa mendisiplinkan diri untuk mengutamakan kebaikan. Dalam dunia pendidikan, kartun saya rasa lah bagi pendapat saya sangat penting. Kerana dunia pendidikan untuk kanak-kanak, kita tak boleh membuat kartun gambar ataupun cerita-cerita yang serius. Jadi melalui kartun, mereka sangat terhibur, mereka senang catch up atau senang mendapat pemahaman daripada kartun yang mereka lihat di samping bacaan ataupun teks yang mereka baca itu. Kartun sangat penting saya rasa dapat mereka memahami sesuatu cerita itu. Mereka ni sebenarnya berperanan seperti pemerhati yang memberikan teguran ataupun kritikan terhadap sesuatu suasana yang mereka anggap tidak betul. Setiap kartun itu dia ada pembawakan dia sendiri. Kalau niatnya bagus, teruskan. Tapi kalau ada juga yang sengaja untuk cari nama dan sebagainya, jadi dia akan saja suka mengusik. Tapi kebanyakan kartun di Malaysia ni kita dah tahu hak di sini. Kita ada self-censored, kita tahu limit apa yang kita buat. Macam kami di majalah Gila-Gila, kita tahu limit. Pada era 70-an dan 80-an, kartun berbahasa kebangsaan semakin meluas pengaruhnya apabila rakyat dari pelbagai kaum semakin menguasai bahasa Melayu melalui sistem pendidikan nasional. Bagaimana mereka boleh mengangkat seni kartun ataupun komik itu sebagai suatu bentuk seni yang serius ataupun suatu bentuk kesusasteraan visual yang serius. Bagaimana mereka juga boleh menggunakan apa juga platform yang ada pada masa ini dalam konteks digital itu untuk menyebarluaskan karya-karya mereka. Perkembangan ini telah meningkatkan lagi penjualan bahan penerbitan yang ada kaitan dengan dunia kartun.
Pada era 70-an dan 80-an, setiap akhbar nasional menyediakan ruangan kartun di dalam penerbitan mereka. Malah ada pembeli mengaku mereka membeli sesebuah akhbar hanya kerana ingin tahu kisah selanjutnya watak kartun kegemaran mereka. Pada 1 April 1978, lahirlah sebuah majalah humor yang bernama Gila-Gila. Ia telah menjadi ikon negara dan masih terus diterbitkan hingga kini dan sudah berusia 40 tahun. Kesannya amat meluaslah, amat ketara kepada kawan-kawan saya dan semua. Kalau kita beli satu majalah Gila-Gila tu, bukan kita saja yang baca, kita nak share. Kita balik pada sekolah, kita nak share pada orang yang tak beli. Dan dia orang sungguh seronok. Dan kalau saya fikir sekarang, dulu saya tak terfikirlah sampai ke tahap tu. Saya fikir sekarang begitu bagusnya sebab secara tidak langsung kita macam tengok mak bapak kita masa muda, abang-abang kita dalam keadaan seronok, kelakar, dan dia nampak budaya dia yang dulu. Creative Enterprise Sendirian Berhad, syarikat yang menerbitkan majalah Gila-Gila, telah diasaskan oleh Misha, Jaafar Taib, Zainal Buang Husin dan Azman Yusof. 4 nama ini telah menjadi tulang belakang awal penerbitan majalah ini. Kita buat ni bukan kerana kita tiru ataupun terikut orang lain, melainkan kita create sendiri. Macam kalau misalnya tak ada majalah lain pun, benda tu datang daripada saya sendiri kan. Apa yang saya fikir saya buat, kalau saya buat kan. Dan kalau orang lain nak buat pun dia terpaksa ikut saya kan. Jadi dia dah jadi lain sebenarnya daripada yang asal, yang asli, original daripada saya tu. Begitu juga bahan-bahan yang lain. Jadi dia banyak berpandukan kepada konten Gila-Gila tu, bahan Gila-Gila tu, dan dia buat sendiri kan. Jadi kartunis ni pun dia tak ada arah. Jadi sebenarnya Gila-Gila tu menjadi dia punya benchmark ataupun kayu ukur. Banyak majalah lain seperti Geli Hati, Batu Api, Ujang dan lain-lain telah lahir selepas Gila-Gila muncul. Namun Gila-Gila menjadi yang teristimewa kerana keberanian pengasasnya untuk menerbitkan sebuah bahan penerbitan yang tiada siapa sangka akan mampu membawa keuntungan besar. Imagine 10 bulan, setahun, dalam setahun tu 12 bulan, Gila-Gila punya circulation meningkat. Dia mula daripada 9,000, kemudian naik 1,000 kan, sampai ke 90,000. Tak sangka lah kan, cetakan pertama tu habis. Kita tambah lagi cetakan kedua, ketiga, habis. Akhirnya dia sampai kepada peak dia, sampai 400,000. Tidak dinafikan, Gila-Gila lahir hasil dari inspirasi majalah Mad, terbitan negara luar. Namun isi kandungannya jauh berbeza. Gila-Gila melihat citra Malaysia dari sudut kelakar dan ada kalanya sinis. Kalau kita fikir katakan komik dari luar, taklah mendatangkan kesan yang sama. Dia cuma mungkin kelakar dari sudut dia orang, budaya dia orang. Secara tak langsung kan mungkin kita boleh nampak budaya dia orang, cara dia orang berfikir dan cara dia orang, situasi dia orang, kelakar dia orang tu amat berbeza. Waktu kegemilangan Gila ni oleh kerana kita tidak ada lagi medium lain bagaimana nak untuk berkarya. Maksudnya apabila karya kita tersiar di majalah Gila ni, kita seolah satu macam perasaan yang sangat seronok, bangga dan sebagainya. Yang peliknya ketika tu, walaupun kartun kita keluar hanya satu petak di Mekah di GG ni, di Gila ni agak kecil, tetapi rakan-rakan kita juga aware, maksudnya dia tahu. Oh, kartun kau keluar kat Gila-Gila majalah sebagainya. Dan orang kenal kita. Memang ketika itu di zaman kemuncak kartun, semua penerbitan memerlukan kartun untuk melonjakkan jualan.